Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kursus LMCK 2711 Tanggungjawab Alam Sekitar Set 5. Kumpulan kami adalah kumpulan 7 yang terdiri daripada ahli seperti berikut. Pada video kali ini, kumpulan kami akan membincangkan mengenai pencemaran alam sekitar terutamanya di Malaysia. Sebagai pembuka perbincangan pada hari ini, mari kita fahami definisi dalam konteks pencemaran alam sekitar. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, pencemaran bermaksud perihal mencemari atau mencemarkan atau pengotoran. Alam dapat didefinisikan sebagai dunia, bumi atau segala yang ada di langit dan di bumi. Secara umumnya, pencemaran ialah perbuatan mencemarkan kebersihan alam sekeliling dengan sampah sarap. Tahukah anda, menurut Indeks Pencemaran Mengikut Negara pertengahan tahun 2020 dari sumber laman sesawangnulia.com, Malaysia terletak di tangga ke-55 tertinggi daripada 111 buah negara yang memiliki indeks pencemaran tertinggi dunia. Hal ini merupakan fakta yang amat merisaukan. Terdapat pelbagai bentuk pencemaran yang berlaku di Malaysia seperti pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran bunyi serta pencemaran tanah. Soalan yang kini ialah, apakah punca-punca berlakunya pencemaran alam sekitar? Pencemaran air berpunca daripada bahan buangan domestik dan organik seperti sampah sarap, minyak dan najis yang dibuang secara tidak terkawal. Selain itu, sisa cecair kimia yang tidak dirawat dan mengandungi bahan toksik dari kilang-kilang yang dibuang ke sumber air. Antara isu pencemaran air di Malaysia ialah pencemaran sungai Semenyih yang tercemar dengan najis khinzir berpunca dari kawasan industri serta pencemaran sungai Kim-Kim di Pasir Gudang yang tercemar dengan sisa buangan kimia bertoksik oleh pengusaha kilang yang tidak bertanggungjawab. Antara punca pencemaran udara di Malaysia ialah pembakaran terbuka yang berlaku di kawasan tapak penumpusan sampah, tapak pembinaan dan sisa pelerangan. Seterusnya ialah pembakaran hutan tidak terkawal yang bukan sahaja memusnahkan habitat flora dan fauna tetapi juga mengakibatkan pencemaran udara seperti fenomena jerbu yang menjejaskan kesihatan orang ramai. Pelepasan gas dari kenderaan bermotor dan asap dari rokok atau rokok elektronik juga menyumbang kepada pencemaran udara. Karbon monoksida terhasil akibat pembakaran bahan yang mengandungi asas karbon seperti tembakau. Manakala pembakaran bahan api fosil iaitu minyak petrol, diesel dan sebagainya daripada kenderaan bermotor menghasilkan gas karbon monoksida, nitrous oksida dan hidrokarbon yang menyumbang kepada pencemaran udara. Bayangkan setiap hari asap dari kenderaan seperti kereta dilepaskan ke udara dan jumlah penggunaan kenderaan di jalan raya setiap hari itu tidak terhitung jumlahnya. Antara contoh isu pencemaran udara ialah pembakaran hutan Sumatera yang mengakibatkan pencemaran udara di Negeri Sembilan pada Ogos 2019. Pencemaran bunyi berpunca daripada kilang-kilang seperti jentera, mesin kilang serta pemprosesan dan pembuatan material boleh mengganggu ketenteraman masyarakat setempat yang berhampiran kilang tersebut. Bagi kawasan tapak pembinaan pula, pencemaran bunyi berpunca daripada bunyi yang dikeluarkan apabila cerucuk-cerucuk besi jackhammer ditanam dalam tanah akibat pembinaan bangunan yang tinggi. Kenderaan juga merupakan salah satu punca pencemaran bunyi iaitu bunyi horn yang sangat bising serta bunyi exhaust kenderaan yang tidak menyenangkan. Antara perkara yang menyumbang kepada pencemaran tanah ialah pembuangan sampah sarap sesuka hati. Aktiviti ini akan mengakibatkan pengumpulan mikroorganisma seperti bakteria dan virus untuk berkumpul dan seterusnya mengakibatkan penyakit-penyakit berbahaya. Pembuangan bahan-bahan buangan daripada kilang yang terdiri daripada minyak dan sisa toksik. Walaupun bahan buangan tersebut ditanam di dalam tanah, namun tanpa pengurusan yang mantap, pencemaran tetap akan berlaku oleh logam berat. Hal ini kerana partikel-partikel berbahaya akan meresap masuk ke dalam tanah ketika terkena air hujan. Keadaan akan menjadi lebih teruk lagi apabila tindak balas kimia berlaku. Kajian telah menunjukkan bahawa kegiatan pembuangan berskala kecil juga boleh mengakibatkan masalah pembendapan yang teruk di bahagian hilir lalu menyebabkan salinan lombong berasid. Kegiatan pertanian merupakan salah satu pembangunan tanah yang paling meluas di Malaysia. Pertanian moden secara besar-besaran tanpa kawalan akan menyebabkan pencemaran tanah yang berpunca dari racun serangga. Berlanjutan daripada huraian itu tadi, masyarakat perlu ambil maklum akan isu yang semakin membarah ini. Adakah masyarakat Malaysia sedar akan pencemaran yang berlaku di Malaysia? Melalui tugasan kursus LMCK 2711, Tanggungjawab Alam Sekitar bagi kumpulan kami yang bertajuk Menghebahkan Kesedaran Alam Sekitar, pendekatan yang dilaksanakan, kepentingan dan keberkesanan. Kami telah melaksanakan dua pendekatan bagi memperolehi maklumat dan memupuk kesedaran terhadap alam sekitar dalam kalangan masyarakat. Pendekatan yang dilaksanakan adalah melalui laman sesawang Google Form bagi mengumpul data kaji selidik serta perkongsian maklumat melalui video ringkas kumpulan kami melalui laman sesawang YouTube. Ikut merupakan paparan poster yang dilampirkan di dalam borang soal selidik Google Form bagi memberi sedikit mesej dan gambaran kepada orang ramai tentang pentingnya menjaga alam sekitar.
Seterusnya ialah lampiran respon-respon daripada orang ramai berkaitan dengan video ringkas yang kumpulan kami telah kongsikan sebagai salah satu pendekatan yang diambil bagi memberi kesedaran kepada masyarakat. Melalui pendekatan yang telah dilaksanakan iaitu dengan penyebaran borang soal selidik kami kepada masyarakat setempat, kami telah berjaya mengumpul data dan menganalisis apakah pencemaran yang paling teruk dan lokasi yang paling tercemar di negara ini. Malah, kami juga dapat mengenal pasti apakah faktor utama yang menyebabkan pencemaran berlaku. Melalui data tersebut, kami telah mengumpul sebanyak 81 jumlah responden yang terdiri daripada lingkungan umur 18 hingga ke 25 tahun. Majoriti daripada mereka bersependapat bahawa pencemaran paling teruk adalah pencemaran air yang mencapai peratusan tertinggi sebanyak 72.8% berbanding pencemaran yang lain. Bukan itu sahaja, mereka juga bersetuju bahawa negeri Selangor merupakan lokasi di Malaysia yang mengalami pencemaran yang paling teruk sejurus mencatat peratusan yang tertinggi iaitu sejumlah 35.8% berbanding lokasi yang lain. Kita juga menyedari bahawa kerap kali lokasi ini menjadi tumpuan apabila bercakap tentang pencemaran. Melalui pandangan responden, kita telah dapat mengenal pasti 3 faktor utama yang menyebabkan pencemaran berlaku. Antaranya ialah tiada rasa tanggungjawab dalam diri untuk menjaga alam sekitar, pembuangan sampah merata-rata dan sikap memandang enteng terhadap amalan kita semula. Ketiga-tiga faktor ini telah mencapai peratusan yang paling tertinggi berbanding faktor yang lain. Mereka juga bersetuju bahawa platform yang paling efektif untuk mengetahui tahap kesedaran penduduk terhadap alam sekitar adalah melalui media sosial yang telah mencatat peratusan tertinggi sebanyak 78.5%. Terdapat pelbagai langkah-langkah dalam mengatasi masalah pencemaran alam sekitar. Antaranya ialah penguatkuasaan undang-undang. Adalah penting supaya proses penguatkuasaan terhadap undang-undang sedia ada diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati bersalah. Yang kedua ialah menjaga kepentingan sungai. Kita perlu mengelakkan pembuangan sisa makanan atau plastik ke dalam sungai bagi mengelakkan pencemaran daripada berlaku. Yang ketiga ialah mempraktikkan amalan kitar semula. Dengan mempraktikkan amalan kitar semula, kita dapat mengurangkan pencemaran daripada terus berlaku. Yang akhir sekali ialah menggunakan sumber yang boleh diperbaharui. Dengan ini kita mampu memelihara alam semula jadi kita kerana sumber kita adalah terhad. Terdapat pelbagai kepentingan yang kita dapat dengan mengatasi masalah alam sekitar. Antaranya ialah memberi pengajaran kepada peserta laku dengan melaksanakan penguatkuasaan undang-undang berkaitan dengan alam sekitar. Selain itu, memelihara kehidupan haiwan dan tumbuhan akuatik dengan menjaga kebersihan sungai. Di samping itu, mengurangkan bahan buangan atau sampah sarap dengan mempraktikkan amalan kitar semula. Akhir sekali ialah memelihara sumber alam semula jadi dengan menggunakan sumber yang boleh diperbaharui.